Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Sadaqallahul azim. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis, yang saya hormati seluruh ahli-ahli jawatan kuasa masjid, yang saya hormati tuan-tuan imam, Ustaz Rizki Hafizi. Selalu saya tengok dia dalam program motivasi lah apalah, hari dia saya jumpa dengan dia. Terima kasih kepada pengurusi dan jawatan kuasa kerana sudi mengundang saya ke majlis pada malam ini. Muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati, diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang tanya, Ustaz, kenapa Allah tak tolong Palestin? Allah tak kesian ke dekat orang Palestin? Tak menang-menang pun sampai sekarang, Ustaz. Dia kena bully je. Allahu Akbar. Tuan-tuan yang saya hormati, Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang saya bacakan tadi, ujian daripada Allah ni macam-macam bentuk. Bila sebut saja kita ni beriman kepada Allah, ujian sampai. Ahasibanna su'an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Kalau orang Palestin tu diuji, Nabi pun diuji. Malah ada Nabi yang dibunuh tu. Tu Nabi tu. Nabi tu tuan-tuan pun dibunuh. Setakat kita ni apa dah. Dan Allah nak tengok pula apa yang kita buat. Kesatuan apa yang kita buat. Kita selalu tanya pada Allah, apa ni Allah tak tolong ke? Hang buat apa pula? Hang buat apa? Peringkat kita ni buat apa pula? Tak buat apa. Ni nak pergi makan ayam goreng tak? Oh, sudah nanti. Yang mana faham, tak faham sudah. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan, pada malam ni saya nak ajak pada tuan-tuan, tajuk kita Mahabbatur Rasul. Kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa yang Rasulullah buat sebagai lambang cinta kepada dia, kita pun ikutlah. Ikut supaya kita mendapat kecintaan daripada Rasulullah. Dan bila Rasulullah mencintai kita, pastinya Allah Ta'ala juga mencintai kita. Bila kita ikut Nabi Muhammad, pastilah Allah Ta'ala mencintai kita. Bukan setakat mencintai kita, mengampunkan pula dosa-dosa kita. Itu yang mahal. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kalau kamu cinta pada Allah Ta'ala, ikut Nabi Muhammad. Kata Allah pada Nabi Muhammad, beritahu pada umat kamu, kalau kamu sayang pada Allah, ikut aku. Ikut aku tu bukan ikut saya. Ikut aku tu pada domer Nabi Muhammad SAW dalam ayat tu. Ikut Nabi Muhammad. Apa kelebihan ikut Nabi Muhammad? Pertama, Allah Ta'ala sayang kepada kita. Dan yang keduanya ialah Allah Ta'ala mengampunkan dosa-dosa kita. Jadi malam ni kita nak tengok apa benda yang Nabi buat sampai Allah sayang pada Nabi Muhammad, sampai Allah cinta pada Nabi Muhammad, berdasarkan kepada hadis-hadis Nabi SAW. Sekarang ni banyaklah tuan-tuan isu-isu, banyaklah isu kafir, isu Zionis, isu Palestin dan sebagainya. Lain kali lah kita cerita masalah boleh ke panggil orang bukan Islam dengan panggilan kafir? Boleh tak panggil dengan panggilan yang lain? Kan? Jadi itu tajuk yang lain lah tuan-tuan. Baik, saya bacakan dahulu hadis Nabi SAW. An Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasil rahimah. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Anas bin Malik, kata Anas, Nabi bersabda. Anas bin Malik adalah pembantu khadim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia yang buat kerja dengan Nabi, yang duk jaga Nabi, kita panggil sebagai khadam. Orang yang berkhidmat. Khadam ni tuan-tuan, maksudnya ialah orang yang berkhidmat. Bagus. Bagus makna khadam ni.
Tapi mai cerita 50-an khadam ni jadi khadam tua nak mampus. Yang ni panggil khadam tu, yang ni panggil khadam. Lah khadam tu jadi buruk pula dah. Padahal khadam tu maknanya bagus. Tapi pasal filem dulu, filem hitam putih dulu, bila panggil khadam, cip khadam, maka khadam tu marilah tu bungkuk-bungkuk. Nampak betul itu tak? Padahal khadam tu sahabat Nabi. Orang yang duduk dengan Nabi, orang yang jaga Nabi, orang yang berkhidmat dengan Nabi. Nama dia apa? Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW bersabda, Man ahabba, barang siapa yang mahu, barang siapa yang suka, ayyubsata lahu fi rizqi, supaya Allah Ta'ala lapangkan, Allah Ta'ala luaskan rezekinya. Yang ni semua orang nak. Nak dilapangkan rezeki, nak dimudahkan rezeki, nak dibanyakkan rezeki. Maka kata Nabi SAW, ada rahsia dia. Pertama, apa yang kita nak? Pertama yang kita nak ialah murah rezeki. Sebab tu habis-habis doa ni kita akan minta murah rezeki. Jarang kita doa, Ya Allah, luahkanlah kubur aku, Ya Allah. Ya Allah, matikanlah aku dalam mengucap, Ya Allah. Ya Allah, luahlah kubur aku, Ya Allah. Selepas kita minta murah rezeki, apa yang kita minta nak murah? Panjang umur. Ya Allah, panjangkanlah umur aku, Ya Allah. Ini dua yang Nabi sebut manusia suka minta. Pertama, murah rezeki. Kedua, panjang umur. Walaupun umur dia panjang, nak panjang lagi. Umur dekat 100 dah, tak lawak dah Pak Long. Oi. Cuba tanya dia, Pak Long nak apa Pak Long? Tak tahu, nak minta sihat lah. Nampak? Padahal 100 dah Tuhan bagi kat dia. 70 dah Tuhan bagi kat dia. 80 dah Tuhan bagi kat dia. Nak lagi entah. Harta ni banyak dah. Dia jetera ada tanah. Megak dewa ada tanah. Duk bendang buat megak dewa tu. Nak lagi, ya nak janggui pun nak lagi. Cuba tanya pula ada orang nak jual pula tanah dekat Bukit Raya. Nak lagi. Pasal apa? Murah rezeki. Maka kata Nabi, kalau kamu nak dua benda ini, pertama dimurahkan rezeki, kedua dipanjangkan umur, maka kata Nabi SAW, falyasil rahimah, hendaklah dia menyambung silaturrahim. Itu dia petua dia. Siapa yang nak panjang umur, siapa yang nak murah rezeki, apa rahsia dia? Rahsia dia ialah menyambung silaturrahim. Nabi menyambung silaturrahim. Nabi jaga rahim. Sebab perintah daripada Allah suruh menyambung silaturrahim. Baik, dia ada dua. Satu sambung, satu mengeratkan. Sambung lain, erat lain. Tuan-tuan jangan bayang pula. Saya, dia pergi kenduri, saya pergi nak. Dia baru ni anak dia masuk universiti, saya pergi tengok. Tu anak nombor 3 dia kena tangkap masuk pusat serenti. Saya tangkap. Sudah tuan-tuan. Saya kira dalam kampung ni Ustaz, saya sakit ke, demam ke, tak ada saya, tak jalan. Saya, bang, yang tu mengeratkan bang. Yang tu dipanggil mengeratkan. Ni yang kita duduk ramai-ramai ni, sekali lepas habis sembahyang Isyak nak balik, salam. Salam, pasal apa? Mengeratkan. Sehari jumpa di market, Assalamualaikum, itu mengeratkan. Tak gaduh. Pasal apa dipanggil mengeratkan? Sebab kita tak bergaduh. Yang di sini disebut apa? Falyasil. Engkau sambung balik. Sambung tu apa? Ni wayar depan ni. Kerak dua. Wayar ni kerak dua, putui. Nama dia putui. Kemudian sambung balik. Itulah dipanggil falyasil. Ada tak yang kita putih dengan kawan? Ada tak yang kita putih dengan adik-beradik? Yang tu ada. Dah sambung belum? Malas.
Kira kalau tak dia. Tapi dia abang kan? Dia memanglah abang saya. Abang belada tak ada sampah. Tapi dia kata saya pergi tengok orang mati. Saya pergi kenuri. Saya pergi tahlil. Saya pergi ziarah dia sakit. Itu bukannya menyambung bang. Itu mengeratkan. Sebab apa mengeratkan? Sebab abang tak nak bergaduh dengan dia. Abang tak nak bergaduh dengan Haji Dollah. Haji Dollah sakit, abang pergi tengok. Haji Dollah pergi Mekah, abang pergi tengok. Haji Dollah balik Mekah, abang pergi tengok. Itu nama mengerat. Sebab abang tak pernah bergaduh dengan Haji Dollah. Ni dengan Haji Dollah ni kita bergaduh pula. Ada tak abang pergi ziarah dia, dia nak pergi umrah? Mampu pergi dia. Tak bulok. Dia ada depa, ada panggil awak masjid. Dia pergi baca Yasin apa semua. Tak bulok lah. So balik terus dapat. Astagfirullahalazim. Nampak? Pasal siapa yang abang tak baik dengan dia? Malah andai. Dia belah depa. Ni masalah ni. Dia belah depa. Depa tu siapa? Payah cakap andai. Kira belah sana. Belah sana tu lagu mana? Tu lagu mana? Dia Israel ke? Ya abang tak mau salam dengan dia, tak mau pergi tegok dia, tak mau bercakap dengan dia. Dia Israel ke apa? Tak, habis tu? Yang ni lah punca rezeki kurang, yang ni lah punca umur tak berkat, yang ni lah punca rezeki tak pernah cukup. Kemudian kita mengeluh, buat padi sekali mai kena bom. Macam mana padi, Pak Haji? Tak boleh, kena bom. Habis padi. Lah, bila bom Amerika bom? Dah, bom dah lain. Cakap lah. Pasal apa dengan padi pula? Allah, dia main rebah. Oi, hujan lah. Rebah. Mu tengok saja. Cek balik. Ada tak abang bergaduh dengan adik-beradik? Ada tak kita bergaduh dengan saudara mara kita? Ada tak yang kita buat tak elok pada adik-beradik kita? Dah tak bercakap, tak ziarah, dia panggil tak pi, dia mati tak tengok, dia sakit tak tengok, dia susah tak tolong. Sebut pula pada muka lagi. Kalau itulah tuan-tuan yang kita buat, langsung kita tak letak silaturahim, kita bukan mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab Allah Taala sebut Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Muhammad itu pesuruh Allah. Siapa-siapa yang bersama dengan Nabi Muhammad, dia tegas dengan orang kafir dan dia berlemah lembut dengan sesama orang Islam. Jadi tuan-tuan, pelajaran kita pada malam ni, supaya Allah berikan rezeki pada kita, supaya Allah berkatkan umur kita. Walaupun umur kita pendek, tapi pahala masih berjalan. Tu nama dia panjang umur. Ni masjid ni tahu apa ada 40 tahun Ustaz masjid kita Ustaz? 100 lah. Tak sampai. Okey. Allah, tuan-tuan, siapalah yang wakaf? Tanah siapalah yang wakaf? Tanah tok manalah yang buat ni? Tiang ni siapalah yang wakaf? Simen ni siapalah yang wakaf? Walaupun dia dah mati berpuluh tahun, tapi pahala masih dapat pada dia. Itulah nama dia panjang umur. Tu panjang umur. Umur pendek, tapi pahala duk jalan ke? Ni kitab kita duk baca ni, dia tulis. Penulis kitab ni mati dah. Penulis kitab ni mati dah. Tapi kita duk baca lagi kitab ni. Dapat pahala ke? Tadi saya baca Baharul Mazi jilid 16 di sekolah saja. Cerita bab tawakal. Dia tulis kitab tu 96 tahun lepas. Perang dunia apa tu, tamal tu. Dia mati dah. Idris Al-Marbawi tu, orang Lubuk Merbau. Meninggal dah. Tapi pahala dia duk baca lagi. Belajar bahasa Arab. Dia ada kitab Kamus Al-Marbawi. Mai belajar tafsir, ada tafsir Al-Marbawi. Mai fiqh pula, ada pula kitab Bahrul Mazi pula. Dia duk cerita bab daripada fiqh sampai bab tauhid semua dah. Walaupun dia dah mati, tapi pahala dia, diorang duk baca lagi kitab dia, panjang betul umur dia. Jadi kita nak macam tu lah tuan-tuan.
Walaupun dah mati tapi pahala duk sampai menderu dalam kubur. Pasal apa? Cari jalan. Cari jalan macam mana supaya kita ni Allah Ta'ala berikan pahala yang panjang pada kita. Salah satunya ialah menyambung silaturahim. Ni cari jalan. Macam mana supaya kita boleh buat satu benda yang dapat pahala. Kita nak mati tak lama tau. Mati tiap-tiap hari orang ni. Hak muda mati. Hak tua tu saya kata. Hak mati tengah tidur. Mati tengah jalan. Mati main bola. Mati tengah dengar ceramah. Kita ingat dia duduk dapat tiang tu duduk tidur. Rupanya mati. Jadi berhati-hatilah. Jelek mata dapat tiang. Lagi dia buat lajar. Kita ingat dia tidur. Tolak, jatuh lah. Allah senangnya matilah sekarang. Oh tuan-tuan, pelakon mati, penyanyi mati, seorang-seorang. Tak lama lagi kita pula akan masuk dalam TikTok. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Al-Fadhil Ustaz Kazim mati. Hari ni kita duk tengok orang lain. Semalam kita tengok orang lain. Tah besok nama kita pula naik. Gambar hitam putih, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Soalan dia, apa persiapan kita untuk menghadapi kematian tu? Kita nak pahala masih lagi berjalan, rezeki masih lagi berjalan. Salah satu caranya tuan-tuan, kita sambung silaturahim. Jadi mulai malam ni tak payah gaduh-gaduh, lupakan sengketa, tak payah ingat adalah jahat dia pada kita. Yang kita kena ingat, kita jahat pada dia. Pergi minta maaf dengan dia. Tak usah dia ingatlah jahat orang pada kita, tuan-tuan. Kita kalau ingat jahat orang pada kita, tengok muka dia pun tak mau. Tapi kita tak mau fikir lagu tu. Aku yang buat jahat dengan dia. Saya habis khutbah, habis bayang jemaah, orang mai peluk. Dia kata, Ustaz, minta maaf Ustaz. Saya kata kat Ustaz banyak. Saya kata macam-macam. Saya kutuk Ustaz. Saya mai pada KL Ustaz. Saya nak minta maaf ya. Saya maafkan. Saya tak tanya pun kat dia. Hang kata apa kat aku? Tak, sebelum aku maaf dengan hang, hang boleh cerita hang kata apa? Gaduh pula dalam masjid. Nak buat apa bergaduh? Tak ada faedah apa. Faedah apa yang bergaduh? Tak ada faedah apa. Sudah, tutup buku. Elakkan daripada dosa kering. Oh, hari ini dengan semalam orang punya lah duk telefon, duk WhatsApp, duk hantar apa nama pada PA saya apa ni, kami dah jemput ceramah ni, tak ada lah apa, batal apa semua ni, macam mana kami ni, Ustaz tak mau main dah. Dah tak mau. Saya kata saya tak mau. Pasal apa Ustaz tak mau? Sebab saya menjaga silaturahim. Nanti kalau jemput ceramah, diarahkan batal. Pergi minta permohonan, dibatalkan. Ditangguhkan. Orang marah. Masjid kecewa, jawatan kuasa marah, jemaah marah, apa ni? Orang pakat maki. Orang pakat kutuk. Saya tak mau saling mengutuk di antara satu sama lain, saya tak mau. Kata dekat orang yang membatalkan, kata pada orang yang diarah membatalkan. Berdosa. Yang mengarah batal pun berdosa, kita pergi kata kat dia pun berdosa. Jadi saya ambil keputusan pada dia, saya tak mau pergi ceramah. Selamat. Tak ada siapa pun berdosa. Pasal apa? Ustaz Kazim tak mau main. Ustaz Kazim tak terima undangan. Sebab apa? Sebab saya nak menjaga mulut orang supaya jangan berdosa. Saya nak menjaga tangan orang supaya jangan menulis benda-benda nista. Saya nak menjaga orang yang ada kuasa supaya tak berdosa, membatalkan ceramah orang, melarang ceramah, berdosa. Saya kesian dekat dia supaya dia tak berdosa. Saya tolak, saya tak mai ceramah. Jadi semua orang dapat selamat. Saya selamat, orang hak jemput selamat, orang yang membatal pun selamat. Tak ada dosa apa. Pi panggil ustaz lain, senang. Banyak lagi. Lepas tu ustaz nak buat apa? Dah tak, ustaz tak mau ceramah. Saya menyanyi lah. Tanya pula dah. Nyanyi senang tuan. Lepas ni tak kena piah lah. Pakai topi sudu pun semua, rambut belah tepi. Belah tengah senang kena tipu, belah tepi. Jadi tuan-tuan, saya buat satu ya. Tujuan saya jelas. Tujuan saya supaya kita mengelakkan perbalahan.
Ni minta permohonan ceramah, oh tak boleh. Tak boleh. Toleh ada, tak boleh, tak boleh. Daripada duk kena marah dengan orang, baik tak usah mai. Nah, tak usah mai. Jadi tu saya jemput Ustaz Kazim. Ustaz lain banyak lagi boleh jemput. Ustaz lain boleh ceramah lagi. Tapi ustaz tak sama ustaz tak sama apa, samalah. Jadi senang. Tujuan saya jelas supaya yang hak ni pun tak ada dosa, yang ni pun tak ada dosa, saya pun tak ada dosa. Saya pi ceramah tempat yang membenarkan saya ceramah. Simple dah hidup. Simple. Saya punya konsep senang. Kalau orang panggil, mai. Kalau orang tak jemput, duduk rumah. Main lato-lato. Nah, kena susah. Nah, tak ada masalah apa, tak. Orang bagi sagu hati, ambil. Orang tak bagi sagu hati, tak pernah saya minta. Tak pernah saya tanya apa nak bagi berapa, tak pernah. Bagi, ambil, tak bagi, sudah. Bagi tak cukup pun tak apa, saya tak marah. Cuma kalau jemput lagi sekali, saya tak main dah. Jadi, yang mana faham, tak faham, sudah. Hidup kita ni tak lama. Sampai bila kita nak bergaduh? Kita ada kuasa. Lama mana nak tahan? Anak mengadap dalam kubur, nak jawab apa? Saya takut, tuan-tuan. Ui, saya dah rasa dah pengalaman nak mati berapa kali. Kena serangan jantung. Allah. Duduklah ambulans tu. Saya kata, habislah aku melani. Lah, tak ada. Tak ada. Duduk dalam ICU. Duduk dalam kecemasan. Dalam hati tu, la ilaha illallah. Allah Ta'ala. Malam ni lah. Ya Allah, ampunlah dosa aku, ya Allah. Terima kasihlah kau bagi aku sakit, ya Allah. Sempat aku minta ampun, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Duduklah ambulans. Hak nurse tu duduk. Datuk, mengucap Datuk. La ilaha illallah. Tak lama lah ni. Tak lama dah masuk dalam kecemasan. Tengok doktor buaya sana, jolok sini, sumbat sana, pekup sini, berlari sana, berlari sini. Saya duk tengok dia berlari. 10:30 keluar dalam Facebook. Al-Fatihah. Meninggal dunia. Saya tak tahu. Mana saya tahu, wayar penuh dah. Isteri saya telefon, PA saya. Dah habis tu, bos. Pak Izzah telefon. Datuk dah meninggal je. Astagfirullah. Itu hang kata apa? Okey, dah stabil dah. Pak saya orang pakat telefon dia pun tanya. Ya, pak mentua saya di Bukit Raya tu. Orang telefon pak mentua. Haji Din. Dia ni Ustaz Kazim nak balik mana tau? Nak buat balik mana kan? Nak balik mana? Orang tua tu tanya, balik mana? Nak balik Ipoh ke Bukit Raya? Dia ada kat Kelantan lah. Dah ni nak tanya lah, tahu lah dia nak balik mana. Nak balik mana? Apa dia duduk di hospital tak balik lagi? Oh, tak mati ke? Astaghfirullahaladzim. Siap tanya orang tuan, nak bawa pergi mana? Bawa balik Ipoh ke? Bawa balik Bukit Raya? Allah, tuan-tuan, banyak kali pengalaman saya nak mati ni. Saya takut tuan. Sebab tu saya tak mau kontroversi, saya tak mau konfrontasi, saya tak mau cari pasal. Apatah lagi kalau benda yang saya buat tu nak halang kerja-kerja dakwah. Lagi saya takut untuk ni. Patut saya ni suka dengan dakwah. Tolong permudahkan dakwah. Bila kita sekat, Allah takutnya. Jadi daripada kita ni buat cari jalan macam mana nak senang dalam kubur. Nak ditolong di dalam kubur dengan amalan kita, tuan-tuan. Jadi salah satunya, jom kita sambung silaturahim. Jadi ramai orang tanya, Ustaz, kenapa Ustaz tak mau terima dah ceramah? Ustaz tolak dah, tak mau dah terima apa pun, di mana pun tak mau. Sekolah saya batal, hospital saya batal, jabatan kerajaan, semua saya tak mau. Sebab saya tak mau adanya konflik. Saat lagi kata mengata, mengaduh, sekat menyekat, tak pasal dapat dosa kering. Baik, kita elakkan supaya permudah urusan. Jadi masing-masing lah jawab dalam kubur. Saya berlepas diri. Saya nak jaga jemaah, anak-anak murid saya hak ribu-ribu orang ni. Saya bukan mengajar baru, tuan-tuan. Saya start mengajar tahun 90. Saya start mengajar di satu negeri tahun 95, 96. Bukan baru, tuan-tuan ni daripada muda sampai tua mengaji dengan saya. Orang hak duk buat keluar arahan tu silat-silat waktu saya duk mengajar pakai pampers lagi, faham tak?
Saya mengajak lama dah, tua dah. 33 tahun dah. Lama dah. Jadi, kita ambil jalan mudah. Kita sambung silaturahim, jaga silaturahim elok-elok. Okey? Baik. Menabur jasa. Yang kedua. An Aisyah radhiyallahu anha qalat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Laqad khashitu ala nafsi. Qalat lahu Khadijah. Kalla abshir. Fawallahi la yukhzika Allahu abada. Wallah innaka latasilur rahim wa tasduqul hadith wa tahmilul kaila wa tahmilul kalla wa taksibul ma'dum wa tuqri ad-daif wa tu'inu ala nawaibil haqq. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Baik. Hadis yang kedua yang saya baca pada tuan-tuan pada malam ni ialah apa yang Nabi Muhammad buat sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi. Nabi ni baik bukan setakat mula jadi Nabi itu dah baik. Nabi ni selepas dia jadi Nabi baru dia baik. Habis tu? Sebelum tu dia tak ada apa lah. Dia biasa. Biasa hang kata. Biasa hang kata. Hang buka surah Duha tu. Allah Ta'ala cerita wadduha wal laili iza saja tu. Masya Allah. Jangan kata macam tu tuan-tuan. Allah sebut dalam surah tu. Kamu dulu anak yatim. Apa jadi pada kamu? Kamu dulu tu miskin. Apa yang kami bagi pada kamu? Dulu kamu teraba-raba mencari kebenaran. Apa yang kami bagi pada kamu? Balik buka surah Ad-Duha. Jadi jangan kita cakap Nabi Muhammad ni rapik dengan kita hanya lepas dia jadi Nabi. Sebelum dia jadi Nabi dia tak rapik apa. Tak ada kaitan apa. Jangan cakap tuan-tuan. Oh salah. Hak sebelum Nabi buat. Hak sebelum Nabi dilantik menjadi Nabi pun, amalan Nabi itu pun jadi contoh. Sebab itu dia dipanggil Al-Amin. Orang yang paling dipercayai. Orang yang paling baik. Baik. Satu hadis daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah ni tuan-tuan. Saya tekak dengan satu orang. Kerja saya ni tekak tak habis-habis. Buat macam mana? Orang suka dengan saya. Dia suka. Bila dia suka, dia mai cari saya. Dia kata, saya nak tanya Ustaz. Ya, Siti Aisyah kahwin dengan Rasulullah umur berapa? Dah Ustaz fikir tengoklah. Saya pun tengok dia. Saya tengok. Takkan Nabi pergi menikah dengan budak? Umur 9 tahun duduk sekali Ustaz ni apa ni? Sebab tu orang kafir petikai kita. Sebab ni kenapa betul balik Ustaz? Nabi Muhammad kahwin dengan Aisyah bukan 9 tahun Ustaz. Oh sudah. Abang buat kajian ke apa ke? Dia kahwin umur 18 Ustaz. Oh 18. Mana abang tahu dia 18? Ada kita buat kajian balik. Oh, itu yang kita tekak tu. Dia suka berdebat. Orang main jumpa saya ni, dia suka berdebat. Berdebat pula soal yang macam-macam. Soal yang macam-macam datang. Ustaz, ya, kenapa kami perempuan ni tak boleh jadi imam? Ada. Islam ni adil kan? Tu kenapa lelaki jadi imam? Imamnya Ustaz, Azki lah, Ifzi lah, semuanya ada. Ustazah kami balik Mesir. Ustazah Rogaya kami 7 tahun di Mesir. Takkan dia tak layak jadi imam? Oh, sudah. Ini kata Islam adil. Di mana adilnya? Perempuan belakang, lelaki depan. Saya kata kalau Ustazah Akak jadi imam, buat ya dia rukuk, kami makmum tak rukuk. Tu jawapan saya. Saya bodoh, ngaji tak tinggi, jawapan pun tak tinggi. Bodoh. Ustazah Akak. Lagi kalau Ustazah jadi imam, buat-buat tengah semayang dia cuti lah. Macam mana? Kami duduk sujud, dia pula main haid tengah sujud. Dia lari ke depan. Kami sujud sembahyang Jumaat. Orangnya lama Ustazah ni. Rupa tak ada. Jadi jangan cakap macam tu. Yang hak tak bagi perempuan jadi imam pada laki-laki, Allah Ta'ala bukan saja buat. Jangan kata Allah Ta'ala tu zalim, tak adil.
Yang perintahkan Nabi kahwin dengan Aisyah, Allah Ta'ala. Bukan Nabi gatal. Pernah ada Aisyah mengadu yang dia tu sakit, terseksa, didera dan sebagainya. Tak ada kan? Jadi abang baca satu hadis, abang tak baca hadis yang lain. Macam mana Nabi Muhammad dukung Siti Aisyah naik kokong. Tengok orang bersukan, tengok orang Yaman berlawan pedang. Nabi Muhammad naikkan Aisyah atas belakang dia, kokong dia, pergi tengok. Kalau dia kahwin umur 18, abang pergi dukung anak dara 18. Dengan abang patah tengkok. Siti Aisyah, abang buka lah dalam hadis yang lain. Dia ada anak patung dia. Takkan budak 18 tahun main teddy bear lagi. Dia main anak patung tu dengan kawan-kawan dia. Buka lah hadis satu-satu. Tapi kita hari ni nak tunjuk bahawa kita lagi pandai. Sampai ada satu orang dia kata, Ustaz, Nabi Muhammad bukan contoh terbaik. Contoh apa? Kalau Nabi Muhammad terbaik, dia tak tinggal Khadijah, dia tak tinggal anak-anak dia duduk dalam gua. Bapak jenis apa? Bapak jenis apa? Tinggal anak-anak di rumah, dia pula lepak dalam gua. Kalau betul bapak yang misali, Nabi Muhammad kena duduk dengan Khadijah, jaga anak, pergi mengajar matematik tambahan ke anak dia. Baru betul. Oh, dahsyat ni. Jadi, siapa hak laki-laki hak paling baik? Menurut akak lah. Menurut akak lah, siapa dia hak paling baik kalau bukan Nabi Muhammad? Siapa-siapa je lah. Tak boleh macam tu. Dia mesti ada yang paling. Manusia paling deras lari. Usain Bolt. Kan? Manusia paling tegak dalam dunia. Anak susah nak eja. Manusia paling tinggi dalam dunia tu, daripada Pakistan tu. Manusia yang paling rendah dalam dunia baru meninggal orang India, orang Nepal. Manusia paling tua dalam dunia tu duduk di Jepun. Manusia yang paling kuku, paling panjang sekali ada di India. Kuku ni melengkor-lengkor tuan-tuan. Nak makan dia macam itik ngok-ngok-ngok. Kuku panjang tak boleh buat apa dah. Lah. Manusia paling baik. Hak kuku paling panjang pun ada. Rambut paling panjang pun ada. Hak paling gemuk pun ada. Semua ada. Hak paling deras ada. Hak paling ni ada. Semua ada hak paling. Takkan yang paling baik tak ada. Yang paling baik itulah Nabi Muhammad kau. Itulah Nabi Muhammad. Kau nak kata apa? Kau tu kata Nabi Muhammad tu tak elok pasal duduk dalam gua tinggal anak. Tu ada tak suami hak kerja di laut 2 minggu tak balik? Tinggal anak-anak di rumah, dia duduk di laut. Mencari minyak kat tengah laut. Kau nak kata zalim? Ada askar yang kerja 6 bulan. Duduk di Papua New Guinea. Ada askar yang kerja 6 bulan. Duduk di Bosnia. Jadi tentera pengaman. Tak jenguk isteri dia. Keluar-keluar balik besok anak beranak lah. 4 bulan dah ada anak lah. Lah. Masa pi mengandung, balik beranak dah budak. Lagi teruk kau. Nabi Muhammad, Gua Hira, Mekah, Gua Hira, Mekah, bukannya Bosnia, Malaysia. Bukan dia tak turun langsung. Bukan dia Khadijah tu papa kedana. Bukan Khadijah tu miskin. Bukan Khadijah. Khadijah perempuan paling kaya sekali. Masalah kita ni tuan-tuan, membayangkan orang dulu-dulu tu semakin tu masalah dia. Khadijah paling kaya. Maknanya Khadijah ni tak merempat. Makanan cukup, ayam ada, nasi ada, beras impor ada, beras tempatan pun ada. Dalam bahasa sekarang lah, istilah sekarang. Yang tu saya tambah lah. Tapi yang kita tu kata kat Nabi dah, Khadijah tak komplain pun. Sebab tu bila Nabi balik, dia kena peluk dengan Jibril tu. Nabi balik, dia kata apa dekat Khadijah? Zammiluni, zammiluni, zammiluni. Tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku, tolong selimutkan aku. Khadijah selimut je. Khadijah damaikan Nabi Muhammad. Dia tak kata kat Rasulullah. Gatai. Rumah ada, gatai tidur dalam gua. Pergi tidur lagi. Pergi lah. Balik siapa ada peluk iprit mana peluk menyusah ke orang. Peluk-peluk lah, apalah, selimut lah, apalah. Pergi. Ada Khadijah cakap macam tu? Tak ada. Cuba abang-abang pergi mancing.
Kena sergah dengan hantu sungai. Balik ketang, mata merah menyala, gigi bertarik. Pergilah, pergi. Itu isteri kita. Pergilah, gatai. Orang nak kata pergi beli kat market, gatai. Mancing lah, nak hak price lah, apalah. Pergilah. Baik tak makan. Kena cekik ni tahu. Oh, tu isteri kita. Di mana Ustaz? Afrika. Suatu yang saya hormati. Jadi hadis ni riwayat daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha. Cerita tentang siapa? Cerita tentang Khadijah. Khadijah isteri pertama dia. Kemudian lepas Khadijah wafat, dia nikah dengan satu lagi perempuan. Lepas tu kahwin dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan bila kahwin dengan Aisyah ni, antara sifat ataupun perangai Rasulullah menceritakan tentang Khadijah, cerita tentang Khadijah. Ada susu, ada lebihan susu, pergi hantar dekat perempuan tu. Ada makanan sikit, pergi hantar kat perempuan tu. Dia tu kawan Khadijah. Siti Aisyah kata, amboi, duk ingat orang hak mati. Kita hak hidup ni lagi bagus daripada dia. Duk ingat hak mati duk. Yang tu kawan Khadijah. Khadijah mati dah, tinggal kawan dia. Bila aku sedekah kat dia, aku ingat kat Khadijah aku sedekah. Janganlah jealous dengan dia. Dak lah, kita ni duk ingat hak mati dah. Ni bukankah Allah ganti lebih baik daripada dia? Aku ni. Oi, kata Nabi kat Siti Aisyah, tak samalah dengan Kak Jah. Jangan duk kata sama Syah, oi. Kak Jahang tak sama. Dalam banyak-banyak isteri aku, dia bagi anak kat aku. Dia bagi anak. Sama tak? Dalam banyak-banyak isteri, dia yang susah dengan aku. Orang boykot, orang tolak, orang nak bunuh, orang halau, orang tak nak menega, tak nak bagi apa pada kita jualan. Dia korbankan harta dia. Sama tak? Dalam keadaan orang tak percaya pada aku, dialah yang masuk Islam paling awal. Dalam keadaan aku ni sebab salah, takut libang-libu semuanya ada ni, dia yang tenangkan aku, dia yang korban dengan aku. Kau nak kata kau sama dengan dia? Itu tuan. Sebab tu abang-abang yang mana menikah dua, isteri jealous tu biasa. Abang nama apa? Tesla. Biasa abang. Ada Tesla, ada Azia, semua ada ni dalam masjid ni. Jadi tuan-tuan kalau dapat isteri cemburu, itu biasa. Yang luar biasa tak cemburu. Abang nyembang apa dengan Kak Sum tu? Sajalah tanya dia macam mana, demam ke, sihat ke? Bagi abang kalau abang nikah dengan Kak Sum mau. Kalau ada tu kiamat orang tu. Yang banyaknya abang tak tanya dia ke sihat ke, BP dia berapa hari ni, bacaan gula dia berapa. Amboi, abang tanya sihat dah. Tak cara tanya tu pun. Amboi, banyak lagi orang lain bang. Hak janda juga abang tanya. Abang kan biro kebajikan masjid. Abang. Jadi abang-abang, isteri kita jealous tu biasa. Isteri Nabi pun jealous. Tuan-tuan, jealousnya isteri, kalau suami dia menikah dua, dia tak cerita tentang hak baik, tentang madu dia. Dia cerita jahat banyak. Macam mana Kak Syah, macam mana madu Kak Syah? Tina tu. Dia tak ada jantan lain nak ambil laki kita. Betul? Kak Syah tak pergi rumah. Malah pergi lah. Tahu, aku suka dia. Nampak? Dia tak mau ambil tahu. Baik sana tak mau ambil tahu. Buruk apa tak mau ambil tahu. Meluat. Bunyi meluat tu setiap orang Kedah. Dalam punya dia. Meluat. Kita kenal orang Kedah kan. Bunyi meluat tu menyampah sungguh. Allah, Khadijah ni jealous. Tapi dia cerita pada kita kebaikan. Aisyah ni jealous. Tapi dia cerita kebaikan madu dia. Jealous apa ni tuan? Sampai hadis yang kita baca ni sampai sekarang sampai pada kita. Aisyah menceritakan kebaikan Khadijah. Madu dia. Inilah dia isteri Nabi.
Tak ada perasaan benci, tak ada perasaan dengki, tak ada perasaan jealous, membabi buta, tak ada. Kalau betul-betul jealous lah tuan-tuan, sebut nama pun tak mau, lalu depan rumah pun tak mau, kalau mati pun tak mengaku, kalau anak dia pun tak panggil anak pun. Tu anak lelaki hang, anak dengan hak nu. Hak nu. Hang tak bela dia, malah bela sepak. Mak dia dah dengan mak dia. Tengok mak dia mati pula. Mai anak tu mai rumah. Mai apa? Lah mak dia meninggal dah. Duduk dengan kita dah pula. Tak mau, bukan anak saya. Tahu ni anak abang hak nu. Hak nu yang bunyi. Suami dia kata, hak ni. Hak nu, ni hak ni depan mata aku. Ni isteri abang. Isteri abang juga. Hak nu pun isteri abang juga. Hak ni pun isteri abang juga. Ni anak abang juga. Hang bela dia pun pahala juga. Oh, berat tuan-tuan. Budak tu kalau duduk dengan dia jugalah. Jadi apa? Jadi cerita dengan Nomadiah tuan-tuan. Yatim Mustafa lah. Lela manja lah. Dia cubik sungguh. Aisyah ni dia cerita apa tentang Khadijah. Dia kata Rasulullah masa mula-mula dapat wahyu dalam gua Hira. Dah Ustaz, ya Nabi duduk dalam gua siapa? Nabi duduk dalam gua siapa? Rumah ada, semua ada, yang duduk dalam gua siapa? Oh, banyak soalan ni. Suruh ngaji tak mau. Tuan-tuan oi, di Mekah tu orang duduk keliling dekat Kaabah. Dia keliling Kaabah ni bukan pakai macam Kak Leha malam ni. Kak Leha malam ni tudung 10 lapis. Terlekung lah. Tutup muka nak mata. Dah lah terlekung. Pakai purdah pula. Stokin ni pergi ke paha. Oh, sarung lengan ni pergi ke ketiak. Oh, tak tahu nak abang lah. Oh, ekor pula rosak. Duduk maki belakang tu. Menyesal aku pakai dengan punya lapis-lapis. Ekor macam ni lah rosak pula dah kan. Yang hak depa masa tu tawaf dalam keadaan telanjang. Dah lah telanjang, bersiul, bertepuk tangan, menari-nari. Oh, duk pusing. Ya, duk pusing. Orang yang baik, mana boleh duk? Orang yang baik, jiwa dia, dia tak tengok. Orang yang baik, dia tak mau pi. Tapi dia rindu kat Kaabah. Kita kalau duduk telanjang orang ramai tu, tinggal sembahyang maghrib. Tu siap tak ada. Tu imam tu punya laju pula baca. Bukan imam sini lah, di Afrika ni. Siap beli teropong. Teropong malam jadi siang. Online shopping. Abang beli apa ni abang? Ada. Rupa nak pilang kahwin. Duk tengok teropong Pantai Jenang. Pergi 2 orang naik bot Kuala Kedah. Wah. Mat, yang ni Rusia ke apa? Gini, piah tak tinggal. Ni Ukraine ni. Rusia apa Ukraine? Orang yang baik tuan-tuan, dia tak tengok Oh, tak mau tapi hati rindu. Duduklah dalam gua, beruzlah, berzikir, ingat pada Allah. Duk tengok Kaabah pada jauh. Macam mana ni ya Allah? Jiwa ni tak tenang. Masya Allah. Sebab tu tuan-tuan ni untung duduk di Kedah. Duduk dalam kampung ni pula jaranglah tengok orang pakai yang bukan-bukan. Syukur pada Allah. Allah pelihara jaga kita. Saya duduk dalam Ipoh pun, duduk dalam pondok, saya pun syukur. Semua labuh-labuh, longgak-longgak semua. Hak depa tu pun longgak. Bukan kata baju depa longgak, depa pun longgak, skru lu je. Balancing, lari, element out, jalan lagu ni, pergi bersurau. Kasum, kaki 6, 2 kaki betul, 4 kaki duduk muka atau kan. Alhamdulillah. Cikgu kemarin umur 80. Daripada pondok dia nak mai ke surau, daripada bang tu sampai habis sembahyang baru dia sampai. Saat-saat sampai berhenti Lala bagi salam baru dia sampai. Sakit jantung. Syukur pada Allah. Allah pelihara mata saya. Tak ada nak tengok benda yang bukan-bukan.
Hari itu saya ceramah di bandar raya besar nak pergi ceramah kat jabatan. Berhenti lampu trafik merah. Allah. Tunduk tuan. Pergi tengok ke? Masalah tu. Dia tu pakai seluar ke? Dah. Macam pakai baju saja duduk berjalan. Tak tengok macam bazir pula. Allah. Masalah. Saya ni jahat lagi tuan. Macam mana kita duduk campur. Nak lari guna. Sebab tu saya buat pondok. Buat kampung sendiri. Buat tempat sendiri. Duduk sendiri. Alhamdulillah. Nah. Nak jaga mata ni tuan-tuan ni. Di dunia akhir zaman ni kita tak tahu. Tu pun kadang-kadang terlepas ke. Hamai. Terlepas ke. Tak pakai ketak ke semua ni. Macam-macam. Peraturan tu nak buat. InsyaAllah saya nak buat lagi. Lebih tertutup lagi. Di Sungai Perak. Duduk lautan. 9 ekar tuan. Dalam ni hak saya buat sekarang ni. Di tengah Bandaraya Ipoh. Tengah-tengah pekan. Yang sekali nak buat akan datang ni. Sungai. Ujung sikit tu. Pusat Pemeliharaan Harimau Malaya. Sungguh saya tak bohong tuan. Siapa hak mana tak betul pergi tolak situ tuan. Pusat Pemeliharaan Harimau. Tu dekat Sungai. Tuan-tuan buka tengok. Baru ni ya Buah Duli Yang Maha Mulia Agung dengan Sultan pergi ziarah Sultan Perak. Saya pergi tengok. Sekali dia mengaum tuan-tuan. Ni bulu rumah. Yang ni kalau terlepas main pondok aku. Masuk area metro Allah, saya suka. Duduklah dusun, duduklah dalam kampung, dalam dusun. Saya buat pondok yang ni Allahu Akbar. Dan saya ni insya-Allah hak mana ni kita kurangkan supaya banyak masa. Antara benda yang saya akan buat nanti mesin basuh tak dipakai. Tak digalakkan pakai mesin basuh. Sebab di belakang pondok saya hak baru ni ada sungai. Jadi basuh kain di sungai. Bawa besen, buah atas pinggul ni, atas pinggang jalan. Mari kita ke ladang. Basuh. Basuh kain. Dan sungai ni Kak Nak, dia pun kata ada boya. Elok tuan. Kak Nak hilang, tinggal kain saja tuan. InsyaAllah yang tu saya nak buat di sungai nanti. Baik. Kemudian, Nabi Muhammad duduk dalam gua tu kat siapa? Ni, orang baik. Kita sekarang pun di akhir zaman ni tuan-tuan, Nabi kata, nak selamat duduk dalam gua, duduk atas gunung. Apa makna duduk dalam gua, duduk atas gunung? Ni. Jangan tuan-tuan faham pula pergi duduk Gunung Jerai. Kita tinggal kampung kita. Pergi mana Mat? Aku duduk Gunung Jerai lah. Nabi kata di akhir zaman nak selamat duduk di gunung. Saya pula pindah ke Gua Tempurung. Gua Tempurung di Gopeng. Saya kata pergi mana? Gua Tempurung. Cuba tuan-tuan tengok. Apa makna gunung? Apa makna gua? Duduk dalam atas gunung, lain apa pun tak ada. Duduk dalam gua, frekuensi apa pun tak ada. Cuba tuan-tuan duduk dalam gua menora. Terowong menora tu, Kuala Kangsar tu. Apa ada line dalam dia? Nak dapat radio pun susah. Belum masuk gua, ada dapat radio lagi. Dapat lagi tu. Saya duduk buka lagu lama. Saya suka lagu-lagu lama. Pukul 10, 11 tu. Duduk naik kereta. Duduk ikut dia menyanyi. Di waktu malam, bulan mengambang, sunyi. Hilang pula dah. Saya pun nyanyi, tak ada radio. Sunyi damai, hai damai, kelilingku terkenang. Sambung pula, terkena. Sama lagu dengan saya tuan. Driver saya kata, pandai Datuk tuan. Serentak keluar sama je. Lirik serupa. Tuan-tuan, dalam tu, talian telefon pun tak ada, talian WhatsApp pun tak ada, apa pun tak ada. Nabi kata, di akhir zaman, nak selamat, duduk dalam gua, duduk dalam gunung. Kalau tuan-tuan faham apa yang saya faham, nak selamat tuan-tuan, menatang ni kena kurangkan zaman sekarang. Berapa banyak tuan-tuan kerosakan datang daripada sini.
Ni, hak benda kita dah baca pegang ni. Berapa banyak yang dapat dosa duk mengata ke orang. Berapa banyak yang dapat dosa memfitnah orang. Berapa banyak dapat dosa daripada gambar-gambar, video-video yang bukan-bukan. Hari ni dia ada AI. Dia ada satu video, satu patung, satu gambar yang saya bercakap lain, tapi bila keluar dalam ni lain. Dia buat mulut saya ni macam saya bercakap Arab, macam saya bercakap bahasa Mandarin, macam saya sedang bercakap dalam bahasa Tamil. Padahal saya tak cakap. Depa ubah tuan-tuan ni. Depa ambil video secara langsung kita ni, depa boleh ubah cakap macam-macam. Saya boleh mengumpat, saya boleh mencarut, saya boleh buat. Oh, bahaya ni tuan-tuan. Oh, ini sekarang ni. Tuan-tuan masukkan gambar yang bukan-bukan dalam ni, tuan-tuan dah berikan hak gambar tuan-tuan pada mereka. Mereka boleh pakai. Tuan-tuan hari ni kena tipu pun daripada sini. Ni kena tipu ni. Ni maklum cik dia kena tipu tahu ni. Mereka telefon. Halo, boleh cakap dengan Hajah cik dia? Saya... Cik dia, saya buat panggilan dari Mahkamah Tinggi Kuantan. Awak, hari ni ada perbicaraan kes Cik dia ke sini. Bicara apa tahu? Ni kes saman tertunggak, tak bayar semua ni. Tak ada, saman tak mana? Tak mana kena? Ni di Terengganu. Tak napi Terengganu, saya lumpuh. Tak napi mana pun tu saya tak tahulah sebab nama semua ada. Cik biar ni, tenang. Ni parah ni, tenang. Berapa ramai yang kena scam sekarang. Dia panggil anak dia pada KL, panggil anak pada Penang balik ni. Mak nak kena saman ni, mampus lah aku lah. Kena buat keluar duit tabung haji lah, apalah. Kena tipu tuan-tuan. Oi. Kalau tuan-tuan tak ada menatang ni, selamat kita. Tapi kalau tak ada hak ni pun, susah. Sebab tu Nabi kata, di akhir zaman, nak selamat, hang kena duduk dalam gua. Duduk dalam gua tu bukan maknanya tuan-tuan tinggal, nak janggui, tinggal pada lalang apa semua ni. Pergi mana semua orang? Semua pindah Gunung Jerai, Ustaz. Tu siapa nak sembahyang Jumaat? Mereka sembahyang atas gunung, Ustaz. Bukan. Maknanya, hang mengasingkan diri daripada dunia luar. Maknanya tak macam saya ni bahaya tuan-tuan. Satu dunia kenal saya melalui Facebook saya, melalui TikTok saya, akaun saya, apa benda saya cakap. Tuan-tuan tengok dulu ada syekh kita di Palestin tu kena tembak. Dia guna handphone. Syekh duk bercakap, peluru pandu tembak dia, mati dah. Sebab tu bila tak ada benda ni, selamat. Tapi nak buat macam mana? Kita dah ada sekarang. Itu saya nasihat kepada tuan-tuan, jadi pengguna yang bijak. Benda yang tak betul, jangan share. Benda yang dia hantar macam-macam, jangan gatai, duk tekan. Sila tekan link ini. Jangan tekan Kak Leha. Kalau Kak Leha tekan binatang tu, dia ambil segala maklumat Kak Leha. Duit habis. Dia curi maklumat perbankan kita habis. Duit bank kita habis, jolok-jolok tinggal RM10. Dia buat sungguh. Ni. Sebab tu, kalau ada orang hantar link pada kita, jangan tekan apa pun. Tengok nombor tak kenal, tak usah. Melainkan dia hantar mesej pada kita. Weh, so makanlah ni nombor aku hak baru. Tak apa. Kadang-kadang dia hantar WhatsApp, gambar kawan kita. Apa hal pula Zoom ni? Biar, tolong aku. Bagi 1,000 Ustaz, aku nak pakai. Agent. Weh. Bila masa biar ni, bila masa Zoom pandai cakap orang putih ni, urgent pula lah. 1,000 minta, kita pun suruh nak transfer, bagi kat Makcik Som. Rupa-rupanya bukan WhatsApp kawan kita. Gambar Makcik Som, tapi dia tipu kita. Sebab tu tuan-tuan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran, in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Siasat dulu-dulu. Apa benda yang kita dengar, apa benda yang kita buat, siasat dulu-dulu. Baik, kata Siti Aisyah radhiyallahu anha. Nabi Muhammad bila dia kena peluk dengan Jibril dalam gua tu. Dalam gua tu dia kena peluk. Dia kena peluk, datang malaikat rupanya. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Maka Nabi ni balik ke Mekah tu dalam keadaan ketakutan.
balik dalam keadaan ketakutan. Qalat lahu Khadijah. Okey. Bila Nabi ni dah tenang, dia kata, wahai Khadijah, aku tadi duduk dalam gua tu, tak tahulah apa mai, tak tahulah, aku takut. Khadijah kata apa? Kalla abshir. Wahai suamiku, jangan takut. Gembirakanlah diri kamu. Tenangkanlah diri kamu. Fawallahi la yukhzikallahu abada. Demi Allah, Allah tidak akan mensia-siakan kamu selama-lamanya. Nampak? Seorang isteri mendamaikan suami dia. Bagi tenang, relax. Dan saya pun perangai saya, tuan-tuan, apa yang berlaku saya takkan bagi tahu kat isteri saya. Sebab saya takut dia susah hati. Kita ni sat-sat pi habaq, sat-sat pi habaq. Ada benda kita perlu habaq, ada benda yang perlu kita kongsi, ada benda kita simpan. Supaya anak kita tak susah hati, isteri kita tak susah hati. Ni semua benda nak cerita. Engkau abang patah. Engkau patah pun dia cerita kat isteri dia. Sudah, brek tak makan. Oh, lapar kot. Brek motor, hanya brek apa? Ada semua benda nak cerita antara. Ada benda hak cerita, ada benda saya diam. Kadang-kadang isteri tanya, abang pasal apa kecoh ni? Tak tahu. Kecoh tahu mana ni viral ni? Dia pula tanya saya. Saya kat abang entah ni. Pasal apa? Benda kecil, tak payah abang lah. Dan bila kita habaq dekat isteri kita, isteri yang baik, dia akan damaikan kita, tenangkan kita. Dia tak akan tambah kilo, dia tak akan tambah ajinomoto, dia tak akan tambah garam, secukup rasa. Dia bagi kita ni tenang, dia bagi kita ni seronok. Dia takkan kata pada kita, padan muka abang. Gatai, pandai buat, pandai tanggung, padan. Dia tak kata. Sebab tu tuan-tuan, isteri kita ni nampak je tak ada duit, tapi bila kita susah, dia hulur. Nampak je isteri kita ni tak kerja apa, tapi bila kita kata susah, engkau abang patah sah. Dia bagi duit RM20. Engkau baru. Pasal apa dia bagi duit? Pasal dia agak susah kalau tak bagi. Dia kena tolak motor tu. Lalu nak tolak kita duduk di atas. Kuatlah lagi. Tolaklah mu. Masuk gear. Aduh. Kalau aku tak bagi, aku susah, kata siapa. Baik aku bagi zat. Oi tuan-tuan, sebab tu Nabi kata nikmat dunia yang menenangkan jiwa arbaun minas sa'adah. 4 benda yang bawa kebahagiaan, ketenangan jiwa. Apa dia? Al-mar'atus salihah. Nombor satunya ialah isteri yang salihah. Abang-abang kalau dapat isteri kita macam tu, Allah, tenang jiwa. Ni kita duk tengok hak lawa. Tengok drama. Dulu tak jumpa. Nak jumpa abang. Jumpa isteri sudah. Isteri itulah duk masak ikan kedera. Bukan melanak kat kita, cakap banyak pula. Dah masak ikan melanak, tiap-tiap tom beranak pula. La ilaha illallah. Duk tengok orang punya zepah. Dia masak untuk kita. Apa dia ciri isteri solehah? Tengok dia menenangkan jiwa. Tak ada dia, kita rasa susah. Ada dia, kita rasa kuat. Tu isteri solehah. Bila suruh, dia taat. Bila kita larang dia, dia ikut larangan kita. Itulah dia nama isteri solehah. Jadi abang-abang dapat tak isteri macam tu sekarang? Ada tak? Jaga elok-elok. Saya tengok dia, saya rasa tenang, Ustaz. Pasal apa abang tenang dengan dia? Dia saya balik, Ustaz, dia buka pintu tu senyum, Ustaz. Selama 40 tahun kahwin tak pernah marah. Ada yang marah balik. Awal malam ni. Ustaz tak main. Balik awal, main isyak awal balik. Malam esok lambat pula. Lambat balik malam ni. Ustaz tu lajak jam 6 tu. Balik lambat susah, tak balik langsung susah. Aku pening, Ustaz.
Maknanya bukan solehah. Begitu juga pada isteri. Nak tengok suami yang baik, kata Rasulullah, khairukum li ahlihi. Manusia yang paling baik ialah yang paling baik dengan isteri dia, ahli keluarga dia. Manusia paling baik, suami paling baik, yang paling baik pada ahli keluarga dia. Jadi Kak Som cuba tanya, suami Kak Som baik? Abang-abang balik sekali lagi tanya, Som, abang ni kira baik tak? Tengok dia jawab apa. Boleh. Astagfirullahaladzim. Slow je boleh gagah dah. Daripada tak ada abang lain. Duk telai liok tu saja. Allah. Tapi kalau isteri kita kata apa? Saya bersyukur abang. Allah Ta'ala bagi pada saya suami macam abang. Baik sangat. Abang tak pernah marah saya. Abang tak pernah tampak. Makan semua cukup. Terima kasih bang. Abang minta maaf lah kok salah apa abang selama ni. Abang tak usah minta maaf apa. Memang cik dah maafkan abang. Dunia akhirat tak ada apa dah. Abang. Cik maafkan abang. Dulu sampai kiamat abang. Alhamdulillah. Sebenarnya abang nikah 2 lama dah. Dah ampun abang. Alhamdulillah lah. Agak-agak subuh tu mai dah pakcik tu. Pasal tak ada dah pagi besok. Kena kerak. Malam tu dia ambil kata satu kampung duk cari dalam semua. Tak ada amal orang ni. Kalau jumpa boleh sambung balik. Satu kampung bukan duk cari bagi cerah. Baik. Jadi tuan-tuan yang saya muliakan. Hak lagi 3 tuan-tuan jemput lagi kalimat ni. Kata Khadijah, kalla. Wallahi abshir fa wallahi la yukhzi. Demi Allah, Allah Ta'ala tidak akan yukhzikallahu abada. Allah tak akan tinggalkan, Allah tak akan sia-siakan kau selama-lamanya, wahai suamiku. Sebab apa? Wallahi innaka latasilur rahim. Sebab yang pertama, engkau adalah orang yang menyambung silaturahim. Allah tak akan sia-siakan suamiku. Jadi tuan-tuan, Nabi sebelum dilantik jadi Nabi adalah orang yang menyambung silaturahim. Kata Khadijah, Allah takkan sia-siakan awak. Allah mesti jaga awak. Jadi tuan-tuan, malam ni pegang balik ayat nombor 1 tadi. Jom jaga silaturahim. Jangan bergaduh, jangan putus. Jangan tak cakap, jangan bertekak. Duk elok-elok. Semua kawan kita, semua adik-beradik kita. Saya pegang prinsip ni tuan-tuan. Walaupun orang tu buat jahat ke apa ke, saya tak marah langsung. Ada satu orang dia tulis dalam apa majalah, apa surat khabar apa dulu, kutuk saya kau. Habis sembahyang Jumaat, saya sembahyang sunat, dia duduk sebelah. Saya tengok dia tuan. Masa saya doa, duduk khelin tengok. Faham dia ni. Habis doa, mai cium tangan. Ustaz minta maaf, Ustaz duk teriak. Malu kau orang yang duk teriak, malu kau orang. Saya banyak mengatur kau Ustaz. Biasa, saya pun ada dosa. Malu kau orang teriak. Teriak pasal apa? Dah. Saya tak kata dia menangis konon. Saya tak kata. Buat apa menangis di sini? Jantan tak malu. Buat apa menangis di sini? Pergilah menangis di sekolah malam. Saya bukan mak dara tuan-tuan. Saya bukan macam itu. Saya bukan Kasim Selamat. Walaupun nama dekat. Bila satu hamba Allah mai jumpa pula di kubur, saudara, kenapa menangis di kubur mak saya? Teng. Allah Kasim. Bukan aku Kasim. Aku dah tua Kasim. Jangan betina tak guna. Kenapa Allah menjadikan kau sebagai manusia? Bukan kalau baik-baik kau jadi haiwan? Allah kasih berguling di kubur. Tuan-tuan jangan tiru perangai dua-dua orang. Apa ni hak seorang kata macam ni, menangis konon. Hak seorang ni pula halau pula dah. Pergi masuk dalam bilik, pergi cocok mata. Mata dah elok celek, pergi cocok pula jadi buta. Daripada Kasim selamat jadi Kasim tak selamat. Tama, sudah tuan-tuan. Dia buat salah pada kita ke apa, lupakan. Jauh berbekas dah oi.
Mokam apa kan. Tengok cerita Seri Mersing. Ingat cerita Seri Mersing, Pak Malau. Duk pujuk Damak tu. Damak, aku ada hajat yang besar dengan kau Damak. Sebelum Pak Malau menyampaikan hajat Pak Malau, ada baiknya saya menyampaikan hajat saya, Pak Malau. Duk sebek. Apakah hajat kau Damak? Saya nak pulang ke Pahang, Pak Malau. Oh, sudah. Perkara yang lepas, janganlah diulang kaji lagi Damak. Belajar perahu boleh ditarik Pak Malau. Nampak? Sampai ke sudah. Kau tinggal sajalah di Mersing ini Damak. Kajam Pak Malau, dia amat tu lemah. Jangan bibir dia, wasma pujang Pak Malau, wasma. Tak usahlah. Janganlah, sudah-sudahlah, dah mati dah orang sulung tu. Sudahlah. Tok ketua kampung mati dah, habis dah. Nikahlah dengan dia, duduklah di situ. Tak mau. Tak mau. Sampai kesudah tak mau. Sampai Pak Malau pujuk mak dia. Buruk. Kau pujuklah anak kau, tinggallah di Mersing ini. Kalaulah dia muda, senang aku mengajarnya Malau. Tapi dia sudah besar panjang Malau. Ya tu neng yatimah pula tu. Tak pernah faham, tak faham sudah. Hak budak-budak kan faham ni cerita apa pula ni. Hak orang tua macam saya ingat kan. Tak budak-budak dia kata ustaz ni memang old fashion betul lah. Memang patut susah bagi ceramah dah ustaz ni. Tuan-tuan yang saya muliakan, dah tutup buku. Kita sambung silaturahim supaya Allah jaga kita. Dua, kata Nabi, kata Siti Khadijah. Wa tasduqul hadis. Yang kedua, apa perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi sallallahu, kata Khadijah, apa yang Nabi Muhammad buat? Nabi Muhammad ni sebelum daripada menjadi rasul pun wa tasduqul hadis, sentiasa bercakap benar di dalam kata-kata. Nombor dua, bagaimana Allah nak jaga kita? Jangan bohong. Jangan berbohong. Bercakaplah benar. Jadi kalau tuan-tuan, kalau kita cakap bohong, itu tandanya Allah takkan jaga kita. Allah takkan jaga. Betul ustaz ni Allah tak jaga. Maksud tu ustaz penyakit lah apa. Itu Allah, ustaz cakap bohong, penyakit banyak. Kalau saya tak sakit, abang pun tak ada ubat. Dengan sebab saya sakit, merata saya berubat. Bila jumpa ubat tu saya kongsi dengan abang. Jahat ke Allah Ta'ala? Dengan sebab kita ni susah, kita keluar daripada kesusahan, Allah bagi rezeki, kemudian kita ajar pada kawan-kawan kita yang susah. Kalau hampa nak senang, mai tiru aku nak ajak hampa. Tu yang Allah Ta'ala bagi pada kita. Ingat tu. Jangan kita ni bila sakit duk maki kat penyakit. Duk sakit lutut, duk tepuk kepala lutut. Lutut ni pun celaka sungguh. Amboi, kata masa ni lah dia sakit ni, haram jadah sungguh. Hai, apa jenis ni duk maki apa ni? Pi berubat, pi ikhtiar. Hak penyakit kulit saya ni tuan-tuan nampak? 15 orang buat. Merawat saya, 15 orang. Doktor, bukan doktor cekua ni, bukan kan? Cokia ke bukan? Pakar, habis pakar. Bila keluar result, negatif. Tak ada penyakit. Baik, luar biasa. Sampai mereka nak cadangkan penyakit ni, buh nama saya. Sindrom Kazim. Kalau Masjid Mahmudi ni bagus, Mahmud, buh Mahmudi. Kazim Al-Kazimi, kan bagus. Masjid Al-Kazimi, oh bangga lah saya. Ni penyakit, ni puan terkena penyakit sindrom Kazim. Allah tuan-tuan, tak glamour langsung. Saya tak mau doktor betul-betul ada patut pun nama saya pula. Tu yang saya pergi berubat di Madinah. Bulan sebelah ni, bulan depan nak main ni, saya nak pergi Mekah ni. Nak pergi umrah lagi, saya nak pergi lagi tempat saya berubat. Lepas saya hebohkan dalam media, kulit saya alhamdulillah dah elok, dah okey, tak jadi luka lagi, tak berdarah lagi.
Orang tanya, wartawan datang tanya, di mana ustaz berubat? Saya pun sebut di satu tempat di Badar, di Madinah. Berapa ramai yang pergi tuan-tuan, Allah izinkan lega. Jadi sebab itu, jangan kita kata benda tu buruk pada kita. Allah nak bagi sesuatu. Bila saya dapat penyakit dulu, keluar dalam surat khabar, mereka kata Ustaz Kazim kena penyakit katak puru. Keluar dalam surat khabar, keluar dalam macam-macam media. Ramainya orang datang. 600 orang yang berdaftar nak tolong ubatkan saya. Saya duduk di rumah. Penyakit ustaz lagu mana? Lagu rock. Nak cakap elok lah. Dah hang tanya lagu. Sebutlah macam mana. Buat tak faham pula ustaz ni. Lagu mana penyakit ustaz? Penyakit saya, asal nak ceramah, berdarah. Asal nak berdarah, ceramah. Asal masuk TV, luka. Luka. Nak semayang je luka. Nak semayang tu, tadi elok duk makan nasi ni, pergi ambil semayang zuhur, darah. Luka. Mula-mula isteri tanya, abang garu ke? Garu masa bila depan mama abang nak makan. Yang paling saya seronok, saya jumpa doktor lagu ni. Doktor duduk depan tu, saya tangan macam ni. Dia duduk tulis. Doktor, you see my hand? It's bleeding. Wah, you garu? Doktor pun tengok, mana ada saya garu. Oh, tuan-tuan. Jadi, keluar. Bila keluar, katak buru. Isteri saya satu petang, dia jamu saya. Jamu ayak, kopi. Mama, oi, ayah ni kau boleh minum kopi. Mai kencing manis lah apa semua. Minum lah abang. Esok mati tak minum dah. Baik. Jenis takut bini tak apa. Bila saya terfikir, katak puru, pria katak. Katak puru, pria katak. Kenapa aku tak ubat kulit aku dengan pria katak? Kenapa aku tak ubat kencing manis aku dengan pria katak? Tu pun Allah Ta'ala bagi dia. Pria katak campur susu, campur ni. Tu terbit kopi ala Kazim. Kalau tak sakit tu, tuan-tuan tak nampak muka saya banyak highway. Saya pun terkejut. Mula-mula tengok. Saya tidur, jaga-jaga. Rasa macam kenal pakcik ni. Tepi highway. Allah, tuan-tuan. Rupa je. Allah nak bagi penyakit sebab dia nak bagi kopi ala Kazim. Betul-betul tuan-tuan. Allah bagi hikmah. Idea tu macam mana nak bagi turun bacaan gula. Orang boleh minum elok semua. Tak ada gula putih semua. Ni hikmah ni tuan. Sebab tu tuan-tuan yang saya muliakan. Nak supaya Allah Ta'ala jaga kita, tolong bercakap yang benar. Yang ketiga kata Siti Khadijah, engkau menanggung segala penderitaan kaum yang lemah. Ada tak dalam kampung kita ni anak yatim? Ada. Ada tak ibu tunggal? Ada. Ada tak orang miskin? Ada. Pergilah tolong dia orang. Allah jaga engkau. Oh, tuan-tuan yang jadi wakil rakyat ni lah. Ya Allah, oh, kadang-kadang tak tidur malam. Banjir sampai. Sakit sampai. Mati sampai. Mudah-mudahan Allah bagi rezeki kat mereka. Allah jaga mereka. Tuan-tuan, teruk tuan-tuan. Jadi, saya tahu macam mana teruknya jadi ni. Kadang-kadang pergi kenuri tu, hak wakil rakyat punya sampui, asin tu. Abang, YB bagi apa? Tak mana tu? Bukit mana tu? Oh, ni dia. Bawa keluar-keluar RM5. Lekat orang nama, YB RM5. 5 tahun lekat tu. Dia tak kira sehari 40 kenuri. Bagi seorang 100, bengkrak terus untuk orang. Tuan-tuan, pengorbanan tu. Tuan-tuan ingat senang kan nak jadi sukarelawan? Ni hak bantu Palestin. Juta kita bagi. Hak tu hantar. Dah ada kita pergi hantar sana. Dah ada sukarelawan sanggup pergi sana nak tolong budak-budak hak mati, hak cedera. Allah. Kita tak mampu tuan. Kita mampu doa.
Tu pun lari lepas bayang Jumaat. Jenuh tu imam abang. Jangan balik, kita buat sembahyang hajat. Tak apa lah. Aku banyak dosa. Aduh. Besok lusa ni kalau Jumaat tu imam minta lagi buat sembahyang hajat tu, susah dah balik. Buat qunut nazilah. Selamatkanlah sahabat kami ya Allah, saudara kami ya Allah. Supaya Allah juga jaga kita. Yang keempat, kata Nabi apa? Kata Khadijah apa? Kau mencarikan pekerjaan bagi orang yang menganggur. Kau bagi daripada zaman dulu. Rasulullah tengok orang ni susah, Nabi bagi kerja. Tengok orang ni tak ada kerja, Nabi bagi kerja. Supaya orang tadi boleh berdikari. Yang seterusnya kata dia, kau menjamu tetamu dan membantu orang yang ditimpa musibah. Dengan sebab 5 sebab ini, wahai suamiku, Allah akan jaga engkau. Jadi tuan-tuan, malam ni kita ambil. Aku cinta pada Rasul. Aku nak buat apa yang Rasul buat. Pertama, Rasulullah sambung silaturahim. 2, Rasulullah dia menanggung penderitaan orang yang lemah, dia tolong. Dia mencari pekerjaan bagi orang yang menganggur. Dia menjamu tetamu. Dan yang kelimanya, dia membantu orang yang ditimpa musibah. Jadi 5 benda ni kalau kita buat, insya-Allah Allah Ta'ala jaga kita. Dah, ustaz cakap ni ustaz buat. Cakap pandai. Mai sekolah saya. Mai sekolah tengok. Sebab tu tuan-tuan, bila saya pegang hak Khadijah cakap pada Rasulullah ni, saya tak ada rasa apa. Saya sakit ke? Saya susah ke? Saya apa ke? Kena santau ke apa? Saya tak ada apa. Sebab saya buat hak ni. Di sekolah saya ada orang yang ditimpa musibah. Ada. Yang kaki dipotong. Gimana? Lepas dia seminggu 2 duduk berulang hospital, dia main naik atas wheelchair. Ustaz, saya nak mati dah. Saya pun nak mati ke. Dah ustaz ni tak melawak. Macam mana nak tahu nak mati? Semalam semut hurung kaki. Sudah. Semut daripada luar rumah ni masuk jalan ramai-ramai. Oi kawan-kawan, begini masuk. Hurung kaki dia. Waktu tanda nak mati ke? Saya tanya dia, betul dah 2 hari lepas tu jalan. Yang tu pun saya belah. Yang cuci darah. Anak tak ada, laki tak ada. Tu bantu. Sebab tu saya seronok bantu dia orang. Tak ada beban. Ustaz bantu dari mana? Duit ceramah orang tu. Yang orang bagi duit ceramah yang tu, bantu dia. Yang tu. Duit hak jualan tu, tuan-tuan. Malam ni dia bawa kopi lah apa. Hak tu bantu. Yang saya tak bela lagi, hak tak ada kepala. Hak tak ada kaki, tak ada tangan, saya bela. Hak tak ada kepala, saya tak mau. Malam-malam ketuk pintu, tak ada kepala, tak mau. Tak pernah faham. Tak faham, sudah. Yang kena dera dengan laki pun ada. Yang kena dera dengan laki. Laki ni bukan kata gila, tuan-tuan tambah lagi. Bab ai berujung. Gila, bab ai nama dia. Macam mana Ustaz gila bab ai tu lagu mana? Dia bawa balik jantan, dia suruh tidur dengan isteri dia. Dia nak tengok. Tu gila apa tu? Gila rimau, gila singa, gila apa? Tak gila bab ai. Isteri dia lari minta perlindungan. Saya kata report polis, report kat ni tangkap lelaki tak guna. Gila lah. Tapi tak gila. Tuan-tuan ingat tak cerita P. Ramlee? Yang perempuan tu yang lari pergi rumah Normadiyah. Yang Haji Satta selamat terjun sungai tu. Kan bapak dia mari tu. Ajis! Badan macam tu. Ingat tak cerita berjalan lapuk? Macam tu lah laki dia main cari. Menjerit, Kalim! Sudah main dah tak ni. Saya tak takut. Takut apa? Kita ada undang-undang. Kita ada polis. Amai sendiri, serah diri. Hak jenis tu pun ada. Ni, hak didera. Hak dera anak. Saya pernah tengok tuan-tuan satu bapa
Dia pijak anak. Di surau saya. Pijak betul-betul. 3 anak. Anak tangga. Oh. Tanpa belah kasihan. Tak pernah faham, tak faham tu. Celaka Ustaz ni. Okey. Jadi 5 benda ni tuan-tuan, jom kita buat. InsyaAllah. Jadi saya ambil kesempatan di sini minta maaf jika terkasar bahasa pada semua. Jadi keputusan saya, kalau tuan-tuan nak tanya, itulah. Saya tidak mau menimbulkan kontroversi. Tak ada siapa pun yang buang saya ke, halang saya ceramah, tak ada siapa pun. Cuma saya ambil supaya tak timbul banyak masalah dan sebagainya, saya tarik diri daripada mengajar. Itu saja. Saya bagi peluang. Tak mau jadi kecoh-kecoh apa semua. Jadi orang yang jemput saya pun senang, yang hak nak uruskan pun senang, saya pun senang. Jadi kita boleh tumpu pada tempat lain. Jadi itu penjelasan saya. Kalau tuan-tuan tanya lah, saya tak maulah apa, itu saja. Sebab kita nak menjaga silaturahim di kalangan kita. Kaedah kita senang, bumi Allah ni luas. Jadi insya-Allah selagi mana kita jaga 5 benda tadi, Allah Ta'ala permudahkan. Baik, jadi sekadar itu sahaja tuan-tuan yang saya muliakan. Bagi tuan-tuan yang nak bantu sekolah saya, pilih cari tengok apa benda yang ada. Kopi yang paling rondo pesan, kopi tu dah. Mudah-mudahan sumbangan tuan-tuan dapat membantu sekolah saya yang sekarang nak membina yang baru di Sungai. Terima kasih pada Tuan Imam, terima kasih pada semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.